Malaysia menentang segala bentuk keganasan terhadap orang awam. Salam Malaysia Madani, berita tengah hari bersama saya Hazel Desmond. Susulan isu serangan udara di Myanmar, Malaysia sekali lagi berpendirian menentang sebarang bentuk keganasan atau layanan kasar terhadap orang awam. Menteri Luar Datuk Seri Zamri Abdul Kadir berkata Malaysia turut melahirkan kebimbangan dengan perkembangan dan insiden yang semakin meningkat di negara berkenaan. Malaysia, for example, of course, we are against any form of, form of bombardment, whatever is taking place now in in Myanmar. That is the position of ASEAN as a whole, because we are, subject to 5-point consensus. Malaysia menyokong kenyataan rasmi yang dikeluarkan Indonesia sebagai pengerusi ASEAN 2023 berhubung kes berkenaan. Sekurang-kurangnya 100 orang awam termasuk beberapa kanak-kanak terbunuh dalam serangan udara tentera di Myanmar. Beliau menyatakannya selepas majlis berbuka puasa bersama warga Wisma Putra dan kor diplomatik di Putrajaya. Dalam pada itu, beliau turut menyampaikan hasil derma rakyat Malaysia kepada akaun Amanah Kemanusiaan Rakyat Palestin AAKRP. Sumbangan lebih RM500,000 itu bertujuan untuk pelbagai projek pembangunan di Palestin yang melibatkan 3 pihak. Ini merupakan sumbangan tahunan AKKRP sejak 2020. Sumbangan itu diterima oleh Duta Besar Jordan ke Malaysia, Tamir Abdallah Muhammad Adwan. Sistem Indeks Prestasi Utama KPI baharu bakal dilaksanakan Prasarana Malaysia Berhad. Menteri Pengangkutan Anthony Loke berkata ia bagi memantau dan menjamin penyelenggaraan sistem transit aliran ringan LRT dan transit aliran massa MRT yang lebih baik. Jelas beliau, KPI yang dinamakan ukuran kilometer sebelum kegagalan MKBF itu adalah pendekatan yang akan digunakan untuk menilai kestabilan dan perjalanan tren sebelum kerosakan berlaku, dan ia juga telah dilaksanakan di beberapa buah negara. Malah ia bersifat terbuka dan dipapar di laman web untuk penilaian orang awam mulai bulan depan. MKBF is some sort of a KPI that see how stable or how reliable the service is. So that the higher we achieve the NKBF, it means that the services are better. So that is actually an indication for us to improve ourselves. So how do we define it is any failure above 5 minutes, that's considered one failure. Any disruption more than 5 minutes, that's considered one failure. Jelas beliau, sasaran MKBF menjelang suku tahun ketiga 2026, kerosakan tren hanya akan berlaku selepas 1 juta kilometer perjalanan. Dalam pada itu, beliau yakin perkhidmatan tren akan bertambah baik susulan penambahan gerabak baharu mulai Ogos ini. Rapid Rail Sdn Bhd Rapid Rail selaku pengendali sistem rel transit di Lembah Kelang akan melanjutkan waktu operasi beberapa stesen rel terpilih pada malam 15 April sehingga Ahad pukul 1.30 pagi. Rapid Rail dalam satu kenyataan berkata ia bagi memenuhi keperluan warga kota membuat persiapan akhir menyambut Hari Raya Aidilfitri. Stesen-stesen LRT, MRT dan monorail yang akan dilanjutkan perkhidmatannya adalah LRT Laluan Kelana Jaya, Masjid Jamek dan KLCC, LRT Laluan Ampang Seri Petaling, Masjid Jamek, MRT Laluan Kajang, Bukit Bintang, Laluan Monorail Bukit Bintang, Raja Chulan, Medan Tuanku dan Chowkit. Stesen-stesen sambungan akan turut dilanjutkan bagi membawa penumpang ke destinasi akhir. Manakala stesen-stesen lain akan menamatkan operasi seperti biasa, tetapi penumpang masih boleh keluar dari stesen berkenaan bagi meneruskan perjalanan. Penumpang juga diminta menggunakan kad Touch and Go atau membeli token perjalanan pulang lebih awal untuk memudahkan perjalanan. Untuk maklumat lanjut, orang ramai boleh mengikuti Twitter dan Facebook MyRapidKL atau melayari laman web tertera. RM47 juta kerugian akibat penipuan dalam talian dicatatkan untuk 3 bulan pertama di Malaysia. Menurut Timbalan Menteri Komunikasi dan Digital Teo Ni Ching, jumlah laporan kes penipuan atas talian turut meningkat berdasarkan data yang diperoleh menerusi Pusat Respons Skam Kebangsaan NSRC.
Beliau menyatakan situasi membimbangkan ini perlu ditangani di peringkat pengguna. Pengguna yang celik digital harus tahu akan risiko dalam setiap urusan dalam talian dan ancaman penipuan yang sentiasa diperbaharui. Salah satu jenis scam baharu adalah QR code scam. Apabila kita orang yang panggil kami scam itu QR code, kebanyakan masa kita tak fikir banyak. Yang cakap ada lucky draw, mereka akan teruslah scam QR code tersebut. Tetapi mereka tak semak sama ada laman web yang mereka dibawa ke sana memang adalah laman web yang sahih atau tidak. Kerana kebelakangan ini ada orang yang gunalah cara ini untuk buat scam. Dia cakap ada lucky draw. Silalah isi maklumat anda. Jadi you akan kasih mereka nama, nombor telefon dan kadang-kadang mereka cakap bahawa mereka adalah datang dari pihak bank dan minta you letak username ataupun password. Beliau menasihatkan masyarakat agar sentiasa semak dan buat pengesahan ke atas syarikat dan bank yang berurusan dengan mereka. Berkaitan pindaan Akta 588, Akta Komunikasi dan Multimedia 1988, beliau memaklumkan kementerian sedang meneliti draft dan kajian yang telah dilaksana Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia sebelum dibawa ke kelulusan menteri. Selepas 6 hari diburu, seorang lelaki ditahan dipercayai memuat naik ciapan berunsur perkauman yang boleh menimbulkan isu ketenteraman awam. Ketua Komunikasi Korporat Polisi Raja Malaysia PDRM, Assistant Commissioner A. Skandar Guru berkata, suspek ditahan oleh pasukan pegawai Unit Siasatan Jenayah Terkelas USJT, Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman pukul 6.30 petang di sekitar Ibu Negara. Tangkapan membabitkan individu bernama Roslizal Razali berusia 46 tahun di Kuala Lumpur semalam. Polis suruh merampas sebuah telefon bimbit dan sebuah laptop untuk membantu siasatan. Kes disiasat di bawah Seksyen 4-1 Akta Hasutan 1948 iaitu mengeluarkan kenyataan yang berkecenderungan menghasut. Seksyen 505-C Kanun Kesiksaan iaitu mengeluarkan kenyataan dengan niat mengapikan mana-mana golongan atau kaum. Suspek juga ditahan di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 iaitu penggunaan tidak wajar kemudahan rangkaian atau perkhidmatan rangkaian. Seorang ibu yang sedang dalam tempoh berpantang ditemukan mati selepas dipercayai menikam lehernya sendiri menggunakan sebilah pisau di dalam sebuah bilik di rumahnya di Kampung Beris Panco. Wanita berusia 35 tahun itu ditemui berlumuran darah dengan pisau masih terbenam di lehernya sekitar pukul 6 petang semalam. Kejadian berkenaan disedari adik mangsa Wan Muhammad Nasir Wan Mahyadi selepas memanjat dan melihat wanita berkenaan dalam biliknya yang dikunci dari dalam. Saya ambil tangga, nampak dia ni dah keluar darah dah. Adik ambil tangga apa? Ni panjat kat tu, tengok kat tu. Panjat kat tu nampak dia Duduk dalam bilik? dalam bilik. Duduk dalam bilik nampak kan? Nampak ni darah habis dah lah. Di tubuh badan dia? Ni dah. Dalam 4 lebih lah. Betul. Sementara itu, ibu mangsa Zuraidah Ahmad, 58 tahun berkata dia sempat melihat mangsa mengambil sebilah pisau pemotong sayur di dapur sebelum memasuki bilik sekitar pukul 4 petang. Sebelum kejadian, Zuraizah berkata mangsa datang dan menyerahkan bayinya untuk dijaga seketika dengan alasan mahu bercakap di telefon bersama suaminya yang berada di Kedah. Ketua Polis Daerah Bacok Superintendent Muhammad Ismail Jamaluddin mengesahkan kejadian terbabit dan siasatan masih dijalankan. Seorang kanak-kanak perempuan melecur sebahagian badan dipercayai terkena mercun di Pendang, Kedah. Dalam kejadian pukul 10.30 malam itu, mangsa Nur Zatil Hidayah Muhammad Tarmizi 4 tahun melecur di bahagian muka dan badan dan dilaporkan sedang menerima rawatan di Hospital Sultanah Bahiyah HSB. Insiden berlaku ketika mangsa bermain bunga api dan mercun bersama dua abangnya. Ketua Polis Daerah Pendang, Deputi Superintendent Aris Syam Hamizah berkata punca kejadian masih dalam siasatan. Siasatan lanjut di tempat kejadian menjumpai cebisan baju dan sebatang kayu pelita api. Bagaimanapun tidak dijumpai kesan sisa pemegang bunga api yang dibeli oleh ayah mangsa.
Polis menerima laporan dari ibu mangsa mengatakan anaknya cedera terkena mercun. Kes disiasat mengikut Seksyen 31/1/A Akta Kanak-Kanak 2001. Bekas setiausaha politik kepada bekas Ketua Menteri Melaka mengaku tidak bersalah atas 12 pertuduhan menerima suapan berjumlah RM408,736 pada 2017. Tertuduh Datuk Rosli Hassan, 52 tahun, dituduh menerima suapan antara Mei 2017 hingga Februari 2018 dalam bentuk pengubahsuaian rumah milik isterinya bernilai RM323,736. Dia juga dituduh dengan 11 pertuduhan secara rasuah menerima suapan wang berjumlah RM85,000 melalui bayaran kad kredit antara Mei 2017 hingga 19 Oktober 2017. Dia dituduh melakukan kesalahan di bawah Seksyen 16(A)(B) Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009. Peguam tertuduh Azrul Zulkifli Stok memohon agar jaminan RM30,000 dijadikan bercagar dan RM50,000 tidak bercagar memandangkan tertuduh tidak lagi bekerja dan hanya mengharapkan pencen. Hakim Elizabeth Payewan membenarkan rayuan Azrul dan syarat tambahan dikemukakan pihak pendakwaan serta menetapkan 16 Mei untuk sebutan semula kes. Meskipun sibuk dengan pelbagai tugas, namun itu bukan penghalang 30 kaki tangan Jabatan Penyiaran Terengganu terus sama menyertai program World Quran Hour. Program yang diadakan serentak di seluruh negara itu diadakan tepat pukul 11 pagi tadi. Timbalan Pengarah Jabatan Penyiaran Terengganu, Nur Hafizah Idris berkata, sebelum ini program diadakan dalam skala kecil, namun tahun ini diadakan secara bersama dengan memilih Surah Al-Insan. Program ini turut akan dijadikan sebagai aktiviti tahunan. Alhamdulillah, pemilihan surah Al-Insan ini amat dekat dengan kita sebagai manusia, sebagai hamba yang memanusiakan manusia. Kita perlu mengambil segala kejadian sebagai pengajaran kehidupan dan juga mendidik kita agar menjadi hamba yang lebih baik. Semoga aktiviti seperti ini dapat mendidik masyarakat Islam untuk menjadikan Al-Quran sebagai teman setia. Beliau ditemui selepas mengetuai bacaan Al-Quran di Jabatan Penyiaran Terengganu. Lebih 400 warga Institut Belia Negara IKBN Kuala Perlis terdiri tenaga pengajar dan pelatih terlibat dalam program Ihya Ramadan. Menurut pengarah IKBN Kuala Perlis, Zaliha Abu Bakar, program ini anjuran bersama Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia YADIM dan Bank Kerjasama Rakyat Malaysia. Pelbagai aktiviti dilaksana, antaranya program Tadarus Al-Quran secara berkumpulan selain perkongsian ilmu oleh YADIM, gotong royong memasak bubur lambuk, kuis Ramadan dan sumbangan anak yatim. Aktiviti seumpama ini, pelajar-pelajar kita akan berada dekat bengkel dengan latihan kemahiran TVET saja. Tetapi sedikit sebanyak bila adanya pengisian program-program yang seumpama ini, kita boleh lihatlah mereka pun dapat bersama-sama kita. Maknanya kita pun dapat meningkatkanlah hubungan jaringan kerjasama strategik dengan pihak YADIM dan juga Bank Kerjasama Rakyat Malaysia, Bank Rakyat serta pelajar-pelajar kita dekat sini. Selain Ihya Ramadan, IKBN Kuala Perlis turut melaksanakan program bersama komuniti setempat, antaranya misi kemanusiaan ketika banjir, program khidmat masyarakat dan sukan komuniti. Bursa Malaysia dibuka rendah pagi ini sejajar dengan prestasi lemah semalaman Wall Street. Setakat pukul 12.15 tengah hari, Bursa Malaysia susut 1.73 mata kepada 1,433.01 mata. 3 kaunter saham aktif antaranya MyEG Services naik 35 sen kepada 80.5 sen. Hong Seng kekal rata pada 13 sen dan Jet Marvel meningkat setengah sen kepada 30.5 sen. Manakala saham yang mencatat keuntungan, Ajinomoto bertambah 24 sen kepada RM16, Batu Kawan bertambah 10 sen kepada RM21.88 dan Nestle naik 10 sen kepada RM136.50.
Nilai ringgit meningkat berbanding dolar Amerika Syarikat pada sesi awal dagangan pagi ini. Setakat 12 tengah hari, ringgit diniagakan pada 4.40 berbanding dolar Amerika. Berbanding dolar Singapura pula, ringgit disebut pada 3.31 dan berada pada 3.30 berbanding yen. Ringgit diniagakan pada 5.49 berbanding pound sterling dan disebut pada 4.83 berbanding euro. Manakala berbanding baht, ringgit didagangkan pada 12.84. Kadar penembusan industri takaful Malaysia meningkat kepada 20.1% tahun 2022 berbanding 18.6% tahun sebelumnya. Pengerusi Persatuan Takaful Malaysia MTA, Elmi Aman Najas berkata, pertumbuhan itu menyaksikan peningkatan untuk produk takaful serta kesedaran orang ramai terhadap skim pelindungan diri dan keluarga. The takaful penetration rate has increased from 18% to now going to 20%, and it's actually a new benchmark because we have never achieved that before. There is still a lot that we need to do because 20% penetration rate is still small. We want to ensure that we improve the penetration rate so that we can cover and help protect many more Malaysians. Tambah beliau, pandemik juga telah memberi kesan kepada kadar pertumbuhan pengambilan ejen baharu iaitu meningkat sebanyak 39,027 ejen baharu didaftarkan. Selain itu, industri takaful telah membayar sejumlah 7.02 bilion ringgit tuntutan bersih berbanding 5.58 bilion ringgit tahun sebelumnya. MTA mengharapkan industri takaful dapat mengekalkan momentum pertumbuhannya tahun ini walaupun pada kadar sederhana, memandangkan negara masih berada dalam fasa pemulihan pandemik. Saya pun sudah sakit perut ni tu. Kata kita ramai-ramai gotong royong bersihkan kawasan kita. Ribuan warga Israel termasuk beberapa menteri sayap kanan Benjamin Netanyahu berarak ke wilayah tebing barat. Penduduk Palestin di kawasan berkenaan dipaksa berpindah bagi membolehkan ia diduduki peneroka haram Yahudi walaupun Mahkamah Antarabangsa menakrifkan tindakan itu sebagai haram. Warga Israel dari serata negara berkunjung ke pusat di luar kota Eviatar dengan mengibarkan bendera Israel. Pasukan pertahanan Israel dilapor melepaskan tembakan peluru getah dan gas pemedih mata terhadap penunjuk perasaan Palestin yang melontar batu di kota berhampiran Beita. Serangan itu mencederakan 17 orang yang terkena peluru getah dan 2 lagi individu yang terkena kelongsong bekas gas pemedih mata di kepala. Lebih 90 penduduk Palestin dan sekurang-kurangnya 19 rakyat Israel serta orang asing terbunuh sejak Januari. Pelbagai negara melihat penyediaan tempat penginapan bagi pendatang asing Yahudi di tebing barat yang dirampas dari Jordan dalam perang pada 1967 sebagai melanggar undang-undang antarabangsa. Korea Utara melancarkan peluru berpandu balistik jarak sederhana atau jauh hari ini. Susulan itu, Korea Selatan dan Jepun mengeluarkan amaran kepada penduduk untuk berlindung. Bagaimanapun, pihak berkuasa Jepun kemudian menarik balik amaran itu. Perdana Menteri Jepun Fumio Kishida berkata kerajaannya akan mengadakan mesyuarat Majlis Keselamatan Nasional berhubung tindakan Korea Utara itu. Menteri Pertahanan Jepun Yasukazu Hamada berkata peluru berpandu itu dilihat ditembak ke arah timur pada sudut tinggi. Sementara itu, Ketua Turus Bersama Korea Selatan berkata peluru berpandu terbabit dilancarkan pada pukul 7.23 pagi tadi.
Tentera Korea Selatan dalam keadaan berjaga-jaga tahap tinggi dan sedang berkoordinasi rapat dengan Amerika Syarikat. Syria dan Arab Saudi bersetuju menyambung semula perkhidmatan konsular dan penerbangan selepas hubungan dua hala terhenti sejak bertahun-tahun. Pengumuman itu dibuat ketika Menteri Luar Syria Faisal Mekdad mengakhiri lawatan pertamanya ke Arab Saudi pada Rabu sejak perang saudara Syria meletus pada 2011. Kedua-dua pihak bersetuju meningkatkan keselamatan dan usaha memerangi keganasan. Turut dibincangkan langkah-langkah perlu penyelesaian politik yang komprehensif terhadap krisis di Syria, mencapai perdamaian nasional dan menyumbang kepada usaha ke arah kembalinya Syria ke Liga Arab. Kedua-dua negara juga bersetuju menyelesaikan isu kemanusiaan dan menawarkan bantuan kepada Syria. Kepentingan kepulangan pelarian Syria dan individu yang dipindahkan serta mengambil langkah diperlukan untuk menstabilkan keadaan di negara itu turut dibincangkan. Lawatan Mekdad ke Arab Saudi atas jemputan Menteri Luar Arab Saudi Putra Faisal bin Farhan Al Saud. Dalam pada itu, Tunisia dan Syria pada Rabu memutuskan untuk membuka semula kedutaan masing-masing bagi menyambung semula hubungan diplomatik antara kedua-dua negara. Perkembangan menuju ke Sukan SEA Kemboja 2023. Penetapan sasaran pingat ke tamasya itu perlu dibuat dengan berhati-hati. Menurut Siusaha Agung Majlis Olimpik Malaysia MOM, Datuk Muhammad Nazifuddin Najib, selain ketiadaan beberapa acara kegemaran, Malaysia juga mempertaruhkan atlet-atlet muda. Jelas beliau ini merupakan pentas antarabangsa pertama buat kebanyakan daripada atlet-atlet ini. Jadi kita kena jaga ekspektasi rakyat dan ialah kita lebih suka kalau kita ada ekspektasi yang rendah tapi kita buat kejutan yang luar biasa daripada kita buat ekspektasi yang tinggi dan kita mengecewakan dalam segi kita punya pencapaian. Tambah beliau, ke semua atlet yang dipilih memiliki potensi untuk memenangi pingat biarpun disenarai dalam kategori B. Sebelum ini, Majlis Sukan Negara MSN berkata sasaran pingat bagi Sukan SEA 2023 akan diumum pada 30 April ini. Ia diadakan pada hari yang sama dengan majlis penyerahan bendera yang akan disempurnakan Menteri Belia dan Sukan Hannah Yeoh. Pada Sukan SEA 2021 di Hanoi, Malaysia sekadar menamatkan saingan dengan kutipan keseluruhan 39 emas, 45 perak dan 90 gangsa di kedudukan ke-6. Aksi Liga Juara-Juara, kekalahan 0-2 Chelsea kepada Real Madrid di peringkat suku akhir pertama awal pagi tadi tidak melunturkan semangat kelab berkenaan. Sebaliknya, pengendali Frank Lampard percaya keputusan itu boleh berubah di Stamford Bridge minggu depan. Jaringan Karim Benzema dan pemain gantian Marco Asensio membolehkan juara bertahan Real mendominasi perlawanan di Santiago Bernabeu. Di babak kedua, The Blues kehilangan pemain pertahanan Ben Chilwell selepas menerima kad merah, namun mereka mampu bertahan. Anak buah Lampard turut memiliki beberapa peluang terbuka menerusi Joao Felix, Raheem Sterling dan Mason Mount, namun gagal disudahkan dengan baik. Chelsea kini sudah mengharungi 4 perlawanan tanpa menjaringkan gol dan Lampard hanya mempunyai seminggu untuk mengembalikan keyakinan jentera serangannya. Di San Siro, Itali pula, AC Milan terus menghidupkan peluang untuk mara ke separuh akhir Liga Juara-Juara buat kali pertama dalam tempoh 16 tahun. Kemenangan 1-0 ke atas Napoli sedikit melegakan Milan sebelum bertandang ke tempat lawan minggu depan. Biarpun Napoli mendominasi babak pertama, tuan rumah mendahului 5 minit sebelum rehat menerusi jaringan Ismail Benasher. Pelawat turut kehilangan pemain tengah Andre Frank Zambo Anguissa yang dibuang padang ketika permainan berbaki 16 minit. Walaupun Napoli mempunyai beberapa peluang, mereka jelas tumpul tanpa penjaring terbanyak Syria Victor Osimhen yang direhatkan akibat kecederaan. Tenis Masters Monte Carlo, pilihan keempat kejohanan Casper Ruud melangkah ke pusingan ketiga selepas mengharungi pertarungan sengit berdepan Botic van de Zandschulp. Bintang Norway itu tidak berada di tahap terbaiknya apabila kerap memberikan mata mudah kepada lawannya.
Tuah bagaimanapun menyebelahi Ruud di kedua-dua set dengan kemenangan 7-5 dan 7-6 dalam tempoh 2 jam 16 minit. Menantinya di pusingan ketiga adalah pemain Jerman yang Leonard Struff yang sebelum itu menyingkirkan pilihan ke-14 Alex de Minaur dari Australia. Sementara itu, seorang lagi wakil Jerman, Alexander Zverev semakin selesa beraksi di gelanggang tanah liat. Menentang Roberto Bautista Agut dari Spanyol, Zverev berjaya mempamerkan aksi konsisten untuk menang straight set 6-4, 6-4 di pusingan kedua. Pilihan ke-13 itu akan berdepan lawan suka di pusingan seterusnya apabila bakal bertemu pilihan ketiga Daniil Medvedev dari Rusia. Baik, berita tengah akhir hari berakhir di sini. Anda boleh terus dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Saya Hazel Desmond, salam Malaysia Madani.